datang daripada IPP yang beroperasi di Malaysia. Ini bermakna YTL telah mengauk keuntungan sebesar 945 juta setahun hasil 2 IPP itu sahaja. Dan ini terang-terang membuktikan bahawa pandangan kita, keuntungan perlebihan ini adalah dinikmati hasil perjanjian yang menguntungkan pihak IPP. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga menyemak dan cuba membangkitkan beberapa perkara mengenai isu ini. Ya, saya katakan tadi YTL Power juga beroperasi di beberapa negara luar, di United Kingdom, di Australia dan di Indonesia. Adakah kerajaan turut memerhatikan sebesar manakah keuntungan yang diperolehi oleh YTL Power ini dalam operasi mereka di United Kingdom dan di Australia serta di Indonesia? Jawapannya sangat jelas. Keuntungan mereka di sana jauh lebih kecil daripada keuntungan yang mereka perolehi dalam operasi mereka di Malaysia. Sangat jelas. Ini kerana perjanjian di negara-negara luar itu tidak memberikan keuntungan yang besar kepada YTL berbanding perjanjian yang dibuat oleh kerajaan kita. Tan Sri Pengerusi, di satu sisi lain, ini merupakan beban kepada TNB. Ya, tambahan pula, semua kita tahu bahawa dalam perjanjian itu membenarkan IPP ini untuk memindahkan semua tambahan kos kepada TNB. Ada satu klausa yang membenarkan fuel pass through dibuat, yakni IPP boleh pass all the increased cost to TNB, sedangkan TNB tak boleh nak pindahkan tambahan kos kepada rakyat. Menaikkan tarif elektrik akan menjadi isu besar yang membebankan rakyat. Di satu sisi lain, IPP juga terpaksa membayar setiap tambahan kos yang dialami oleh IPP kerana klausa perjanjian yang berat sebelah ini. Tan Sri Pengerusi, pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa persoalan. Untuk IPP batch yang pertama, saya semak YTL berakhirnya tempoh perjanjian 6 tahun lagi. PowerTech lagi 7 tahun. PD Power lagi 7 tahun. Genting Sanyuan 8 tahun lagi. Segari Malakoff lagi 8 tahun. Apakah kerajaan bercadang untuk mengkaji dan menyemak dan menilai dan meneliti semula perjanjian PPA ini dalam ketika tempoh perjanjian untuk batch pertama pengeluar tenaga bebas akan berakhir dalam tempoh-tempoh yang saya sebutkan tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kementerian memaklumkan kepada Parlimen sejak daripada pengeluar tenaga bebas ini beroperasi, isu yang menjadi tumpuan ialah capacity charge. Berapa jumlah capacity charge yang telah dibayar oleh TNB kepada setiap satu syarikat pengeluar tenaga yang beroperasi di negara kita? Ini yang membebankan TNB. Saya juga ingin bertanya, berapakah jumlah bayaran yang dibuat oleh TNB kerana charge yang dipanggil standby capacity? Lebihan tenaga elektrik, dia tak macam air kita boleh takungkan, tapi tenaga elektrik tak boleh. Tetapi perjanjian ini menghendaki TNB bayar. Saya ingin bertanya kepada kementerian, berapakah jumlah yang telah dibayar atas nama bayaran standby capacity yang sekarang boleh jadi pada kadar lebih 40% tenaga yang kita generatekan, hasilkan, tapi tak diguna kerana permintaan yang rendah melebihi pengeluaran. Tapi kerana TNB terikat, terpaksa membayar. Saya ingin tahu berapa banyak yang telah dibayar. Ya, serentak dengan itu, saya juga mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri, berapa pula yang telah dibayar oleh TNB untuk energy charge, iaitu tenaga elektrik sebenar yang digunakan di negara kita. Tan Sri Pengerusi, daripada situ, kerana desakan akibat daripada perjanjian yang sangat tidak popular pada mata rakyat, maka kementerian mengambil inisiatif yang baik.
Antaranya ialah meminta penglibatan IPP di dalam program yang disebut Rural Electrification Programs. Saya dipahamkan bahawa 1% daripada pendapatan IPP disumbangkan kepada program ini. Hari ini di kawasan-kawasan terpencil, termasuk di Malaysia Timur, terutamanya sumber elektrik itu yang terpaksa dibiayai oleh kerajaan persekutuan dan juga TNB. Sedangkan kita tahu ianya suatu yang kita anggap unprofitable services to rural areas. Siapa yang tanggung beban? TNB dan kerajaan pusat. Apakah peranan IPP? Akhirnya mereka bersetuju untuk menyumbangkan 1% kepada program ini. Soalannya ialah, berapakah jumlah dana ini sekarang? Yang kedua, projek-projek di kawasan manakah untuk menghasilkan elektrik bagi kegunaan kawasan luar bandar yang telah membabitkan dana ini hasil sumbangan IPP? Ada tak success stories-nya sebagai contoh? Tan Sri Pengerusi